Hai, selamat pagi murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang menulis ulasan UPSR, iaitu bahagian B, menggunakan konsep jejari. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran, cikgu akan terangkan sedikit tentang kertas ulasan bahagian B dalam UPSR. Seperti yang kamu tahu, bahagian B, iaitu menulis ulasan, markah yang diperuntukkan ialah sebanyak 15 markah. Sekarang mari kita lihat maklumat dan juga tips tentang bahagian B ini. Dalam bahagian ini, murid diminta untuk mengulas bahan sastra dan juga bukan sastra. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan sastra dan bukan sastra? Sastra ni contohnya cerpen, novel, manakala bukan sastra pula contohnya jadual, petikan. Berbeza dengan bahagian C, murid-murid hanya perlu mengulas atau menulis karangan sebanyak 40 hingga 70 patah perkataan untuk SJKC, manakala 50 hingga 80 patah perkataan bagi sekolah kebangsaan. Terdapat dua jenis bahan rangsangan yang boleh digunakan sebagai soalan, iaitu grafik atau bukan grafik. Ini merupakan contoh-contoh bahan grafik dan juga bahan bukan grafik. Kita akan lihat dengan lebih terperinci gambar contoh bahan grafik dan juga bahan bukan grafik. Ini merupakan contoh gambar bersiri. Seterusnya, ini ialah gambar tunggal. Ini pula ialah contoh soalan berbentuk poster. Ini ialah peta pemikiran atau I think. Ini pula ialah peta minda yang biasa digunakan dalam soalan. Ini ialah soalan berbentuk carta. Seterusnya, mari kita lihat contoh soalan menggunakan bahan bukan grafik. Ini merupakan soalan berbentuk cerita di mana murid-murid perlu membaca keseluruhan petikan barulah mengulas tentang petikan tersebut. Soalan ini merupakan petikan sama seperti karangan berbentuk cerita, cuma yang tadi itu cerita, yang ini pula karangan berbentuk fakta. Sekarang mari kita lihat bagaimanakah cara untuk menulis ulasan dengan baik. Panduan ini boleh digunakan oleh murid lemah dan juga sederhana, di mana tips ini boleh membantu kamu untuk mengingat langkah-langkah dan juga dapat membimbing kamu untuk mendapatkan maklumat yang perlu dan penting untuk dimasukkan di dalam ulasan kamu. Langkah yang pertama, menggunakan jejari penanda wacana. Apakah yang dimaksudkan dengan jejari penanda wacana? Yang pertama, antaranya. Seterusnya yang kedua, selain itu. Yang ketiga, di samping itu. Yang keempat, akhir sekali. Dan yang kelima, kesimpulannya. Bila dan di manakah kamu menggunakan penanda wacana ini? Kamu menggunakan penanda wacana ini untuk memisahkan atau untuk mengasingkan isi-isi yang kamu dapat berdasarkan kepada petikan ataupun bahan rangsangan. Langkah yang kedua, 3 tersurat dan 2 tersirat. Apa maksudnya ni? Biasanya cikgu menggunakan tips ini untuk mengajar murid yang lemah agar memudahkan mereka untuk mendapat markah. Dalam bahagian ini, kamu diminta untuk mencari isi tersirat bagi isi tersurat. Seperti yang tips yang telah diberitahu sebelum ini,
untuk mendapat markah cemerlang dalam ulasan, kamu perlu mencari isi tersirat bagi isi tersurat yang terdapat dalam bahan rangsangan itu. Apabila kita bercakap tentang isi tersirat, biasanya kita menggunakan kebat, iaitu soalan seperti mengapakah. Contoh dalam bahan rangsangan itu, murid membaca buku. Kamu perlu cari isi tersirat. Mengapa murid membaca buku? Untuk menambah ilmu pengetahuan. Cikgu bagi contoh. Dalam soalan bahan bukan grafik, terdapat 3 isi tersurat yang diberikan. Untuk murid yang lemah, kamu bolehlah mencari 2 isi tersirat bagi 3 isi tersurat yang terdapat dalam petikan ataupun bahan rangsangan itu. Sekiranya terdapat 4 atau 5 isi tersurat dalam bahan rangsangan itu, maka kamu boleh menggunakan kata hubung ataupun ayat majmuk untuk menggabungkan isi tersurat. Untuk tips yang ketiga, murid boleh menggunakan kata bantu bagi setiap isi yang dihuraikan. Untuk bahagian ini, jika petikan itu berbentuk fakta, maka kamu boleh menggunakan kata bantu. Apa maksud kata bantu di sini? Contoh kata bantu ialah kita perlulah, kita mestilah, kita seharusnya, kita sewajarnya, dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat contoh soalan ulasan. Soalan ini menggunakan bahan rangsangan grafik. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan semasa cuti sekolah. Tulis ulasan tentang aktiviti-aktiviti tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah perlu mengisi jadual isi tersurat dan juga isi tersirat. Untuk yang pertama, isi tersuratnya ialah berkebun di rumah. Isi tersiratnya ialah mencantikkan halaman rumah. Seterusnya kita lihat aktiviti yang kedua, iaitu mengulang kaji pelajaran. Untuk isi tersurat, kita tulis mengulang kaji pelajaran. Manakala isi tersirat ialah mengapa perlu mengulang kaji pelajaran? Untuk memahami pelajaran. Seterusnya kita lihat pula isi tersurat yang ketiga, iaitu melawat ke tempat yang menarik. Apakah isi tersirat bagi isi tersurat ini? Tujuannya adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Kita lihat isi tersurat yang terakhir, iaitu beriadah bersama keluarga. Apakah manfaat ataupun faedah jika beriadah bersama keluarga? Tentulah dapat menyihatkan badan. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang dimaksudkan dengan isi tersirat. Ini merupakan ulasan yang lengkap. Kalau kamu dapat menggunakan formula jejari penanda wacana ni dan juga langkah-langkah yang telah cikgu beritahu tadi, cikgu percaya kamu boleh membuat ulasan seperti begini. Berdasarkan isi tersurat dan isi tersirat yang telah kamu isi dalam jadual sebelum ini, kamu hanya perlu menggunakan penanda wacana untuk memisahkan keempat-empat isi tersurat dan tersirat. Selain itu, penggunaan kata bantu juga amat penting bagi karangan ataupun petikan yang berbentuk fakta. Bulatan yang berwarna biru itu merupakan kata bantu. Kalau kamu perhatikan selepas penanda wacana, ayat itu diikuti dengan kata bantu.
Okeylah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menggunakan formula ini. Okey, jangan lupa untuk buat latihan. Cuba aplikasikan cara menulis ulasan dengan menggunakan tips dan panduan ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa subscribe dan like video.